Assalamualaikum. Salam satu Nusantara bersua lagi dalam SBK Sejarah Bangsa Kita. Kali ini kami akan membawakan satu lagi topik yang cukup menarik, dan tajuk untuk kali ini ialah pemimpin hebat dan kedatangan Islam di Sulu. Mari sama-sama kita dengarkan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Jom, mari kita dengarkan. Umumnya, dalam sejarah-sejarah dan teks sejarah, baik dalam negara maupun luar negara, menyatakan bahawa kemasukan masyarakat Islam di Nusantara ini adalah daripada 3 rantau yang berbeza. Pertama, dikatakan Islam di Nusantara datang daripada pedagang dan pendakwa daripada Cina, India dan Arab. Pedagang dan pendakwa ini datang ke Nusantara dengan 2 matlamat, iaitu menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Dan yang kedua adalah berdagang barangan dagang daripada tempat asal mereka. Apa yang dikesali adalah seolah-olah ada tangan-tangan gaib di belakang yang mencatur teks-teks sejarah negara supaya dihilangkan jejak pendakwa-pendakwa daripada kalangan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan rata-rata pedagang dan pendakwa tersebut majoritinya Ahlul Bait. Jika disoroti dalam sejarah, mengapa Nusantara dipilih menjadi rantau pilihan mereka? Adakah berkaitan dengan hadis akhir zaman yang menyatakan bangsa Timurlah yang akan membangkitkan Islam di akhir zaman? Kedatangan Islam di Kepulauan Mindanao dan seterusnya melingkari Pulau Borneo sejak abad ke-14 lagi. Kebanyakan pembawa ajaran Islam di kepulauan tersebut adalah para ulama yang terdiri dari orang-orang Arab berketurunan ulama Ahlul Bait yang datang sama ada dari Mekah, Madinah dan Yaman. Mereka ini juga terdiri daripada kalangan pengamal tasawuf, iaitu jalan seorang salik dalam menuju Allah. Kedatangan ulama sufi ini telah diterima dengan cepat oleh penduduk sekitar Nusantara disebabkan sikap dan teknik dakwah mereka yang lemah lembut dan penuh dengan kesantunan. Berbicara tentang kedatangan Islam ke Sulu adalah satu perkara yang akan menyingkap sejarah awal munculnya kerajaan dan ketamadunan yang telah terbit daripada permulaan naungan cahaya Khalifah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kepulauan Nusantara amnya. Hasil daripada persoalan ini akan membawa kepada satu jawapan yang boleh diberi terhadap semua persoalan. Islam itu sendiri adalah lambang kewujudan bangsa Sulu. Perhubungan Sulu dan Islam ertinya ibarat ombak dan pantai. Tanpa pancaran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyinari hati-hati orang Tausug, maka tiadalah kegemilangan kehidupan mereka itu tercatat dalam lipatan sejarah seperti yang kita ketahui pada hari ini. Tiada siapa yang dapat menidakkan bahawa dengan kedatangan Islamlah yang menyebabkan bangsa Tausug mulia terbilang dan gemilang, hinggakan selama beberapa kurun lamanya tidak pernah tewas sejak dahulu lagi.
walaupun dihimpit dan ditekan oleh musuh Islam, sehinggakan bangsa mereka ini dicop sebagai bangsa bodoh dan pengganas, sedangkan mereka ini adalah saudara se-Islam kita. Dan menjadi kewajiban bagi orang mukmin untuk mempertahankan, melindungi dan membantu orang mukmin yang lain, lebih-lebih lagi keturunan baginda Rasulullah SAW yang ditindas di depan mata kita sendiri. Walaupun keadaan bangsa mereka yang teruk ditindas dan dinafikan hak sejak dahulu lagi, jiwa mereka tetap utuh dan untuk mempertahankan negara bangsa mereka dari kufar, kerana ianya adalah perintah Allah dan Rasulnya. Dan sekiranya mereka mati, maka syahidlah mereka di jalan Allah. Rahsia kekuatan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah kerana Islam itu sendiri. Melalui konsep inilah kita dapat melihat betapa pentingnya Islam dalam kehidupan masyarakat Sulu ini. Kedatangan Islam di Sulu adalah melalui wisalah dari Ahlul Bait Rasulullah SAW. Kedatangan Ahlul Bait di Sulu bukan untuk tujuan berdagang semata-mata, tetapi untuk menyampaikan risalah dakwah mereka untuk mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli sufi menjadikan pakaian dakwah mereka melalui pendekatan mazhab Syafi'i yang sederhana telah berjaya menambat hati orang-orang Sulu dan Mindanao untuk memeluk Islam. Mereka masuk Islam beramai-ramai tanpa paksaan maupun peperangan. Hal ini adalah perkara yang ganjil. Bagaimana masyarakat Nusantara masuk Islam berduyun-duyun, ramainya tanpa memerlui peperangan, bahkan melalui jalan aman, sehinggakan para raja, sultan dan pembesar turut menyatakan keislaman mereka secara mutlak. Izinkan saya untuk membicarakan sedikit hal berkaitan agama asal orang Melayu sebelum kedatangan agama Islam di Nusantara. Saya percaya masyarakat Nusantara asalnya adalah beragama Hanif, iaitu agama Nabi Ibrahim, dan bukannya daripada sesuai dengan kajian daripada sarjana-sarjana mengenai bangsa Melayu yang berasal daripada sulbi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini bertepatan dengan kajian-kajian bahasa linguistik daripada pakar bahasa yang menyatakan bahawa bahasa Sanskrit itu adalah bahasa agama Hanif di Nusantara. Antara subjek yang ditemukan adalah terdapat perkaitan mendalam antara subjek gelaran bagi ritual, cara pengamalan agama dalam bahasa Sanskrit dengan agama Islam selepas kedatangan agama Islam di Nusantara. Terdapat sebilangan pengkaji beranggapan bahawa bahasa Sanskrit ini adalah bahasa bagi agama Hindu, Buddha, sedangkan bahasa Sanskrit ini asalnya adalah bahasa kepada agama Hanif. Apabila kita memperkatakan tentang kedatangan Islam ke selatan Filipina, maka tidak akan sempurna jika Ahlul Bait Rasulullah SAW ini tidak disebut terlebih dahulu. Kerana sistem Kesultanan Sulu dan Mindanao bermula di tangan para Ahlul Bait, pengislaman secara meluas juga berlaku di tangan mereka di seluruh wilayah Nusantara. Berikut adalah susunan kedatangan para ulama ke Sulu, termasuk para Ahlul Bait. Pertama, Tuan Masyaikha, yaitu Tuan Syekh.
dan Tuhan yaitu Tuan Magbalu pada 1710 Hijrah bersamaan 1310 Masehi, sezaman dengan Batu Bersurat Terengganu 1303. Kedua, Karimul Makdum yaitu Tuan Syarif Aulia dan Makdum Aminullah yaitu Syahid Unikab. Dan ketiga, Raja Boguinda dari Minangkabau, Sumatera. Dan keempat, Syed Abu Bakar yaitu Syariful Hashim, pengasas Kesultanan Sulu bermula 1450 atau 1457 Masehi. Dan kelima, Syed Alwi Balpaki datang 1735 Masehi. Melihat senarai nama-nama di atas, maka jelaslah bahawa kedatangan Islam ke Sulu adalah kebanyakannya dibawa oleh para Ahlul Bait. Malah di sekitar Nusantara pun, para Ahlul Baitlah yang banyak disebut sebagai penyebar agama Islam. Ini termasuk wali-wali Songo di Indonesia serta penyebaran Islam di tanah Melayu oleh para Makdumin. Berikut adalah penjelasan dari senarai nama-nama ulama di atas. Yang pertama, Tuan Masyaikah yaitu Tuan Syekh dan Tuhan ataupun Tuan Magbalu. Salasia Sulu menyatakan bahawa Tuan Masyaikah adalah seorang Arab yang datang ke Sulu dan telah berkahwin dengan anak perempuan Raja Sipat yaitu Sri Paduka. Dan perlu dinyatakan juga bahawa Raja Sipat bukanlah seorang Islam ketika itu. Daripada perkahwinan inilah lahirlah anak-anak Tuan Masyaikah yaitu Tuan Hakim dan Aisyah serta cucu-cucu beliau yang sudah tentunya mereka ini adalah orang-orang Islam. Dan tentunya juga Tuan Masyaikah ini adalah seorang ulama yang memulakan dakwah melalui perkahwinan dengan putri Raja Sipat di Sulu itu. Ini bermakna sebelum kedatangan Islam lagi, Sulu sudah punya raja. Cuma tidaklah tersusun seperti sistem yang diperkenalkan oleh Sultan-Sultan Sulu selepas itu, yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi. Berkenaan dengan Tuhan atau Tuan Magbalu pada 1710 Hijrah bersamaan 1310 Masehi, itu tidaklah diketahui riwayatnya. Hidupnya di Sulu sama ada beliau seorang mubalik atau pedagang, ataupun berkemungkinan beliau adalah ketua kaum di Sulu. Yang pastinya kubur beliau berada di Budato adalah sezaman dengan Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan 1303 Masehi, yang juga punya gelaran yang hampir sama yaitu Sri Paduka Tuhan, bermaksud Sri Paduka Tuan berdasarkan pada batu nisannya. Yang kedua, Karimul Makdum yaitu Tuan Syarif Aulia dan Makdum Aminullah. Syahid Unikab, Makdum Aminullah, Syahid Unikab. Karimul Makdum sudah pastinya seorang Ahlul Bait berdasarkan gelaran Syarif Aulia oleh orang-orang tempatan terhadapnya. Nama asal beliau ialah Syahid Ibrahim Zainul Al-Akbar, Karimul Makdum bin Syahid Jamaluddin Husin Al-Kubra bin Syahid Ali Amir Ahmad Shah, Jalaluddin bin Syahid Amir Abdullah Khan bin Syahid Abdul Malik bin Syahid Alwi Amal Al-Faqih. Di sini nasabnya bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar yaitu Syariful Hashim.
Karimul Makdum adalah ayah kepada beberapa orang wali songo, dan beliau juga adalah seorang pendukung sufi yang punya keramah, yaitu bercakap dengan kertas, berjalan atas air, terbang di udara, dan menyelamatkan orang dari mati lemas. Hinggakan keramah ini diakui sendiri oleh seorang ahli Jesuit, Francisco Combes, bahawa kuasa-kuasa magis ini memang wujud ketika awal-awal kedatangan Islam ke Sulu. Beliaulah yang datang ke Buansa melalui Tapul dan mendirikan sebuah masjid di Tubig Indangan dan dikebumikan di Tandu Banak, Sulu. Makdum Aminullah pula adalah seorang pedagang, juga seorang mubalik yang datang melalui Cina. Berdasarkan namanya, Syahid Nikab, beliau juga adalah dari Ahlul Bait dan dikebumikan di Bud Agad, Sulu. Ketiga, Raja Beguinda, putra raja dari Minangkabau, Sumatera. Raja Beguinda bukanlah seorang ulama, tetapi berkemungkinan besar membawa bersamanya beberapa orang ulama di Minangkabau. Beliau belayar dari Sumatera dan mendarat di pantai Zamboanga dan kemudian ke Basilan. Tetapi kedatangannya ke Sulu menambahkan lagi kekuatan dan semangat persaudaraan sesama rumpun Melayu Islam di Sulu. Yang keempat, Syahid Abu Bakar, pengasas Kesultanan Sulu 1457 Masehi. Syahid Abu Bakar setelah menjadi Sultan Sulu yang pertama telah memakai gelaran Sultan Syariful Hashim. Sebelum Syahid Abu Bakar sampai ke Sulu, telah tercatat dalam catatan sejarah Melayu lama berkenaan dengan kedatangan Syahid Abu Bakar ke Melaka di masa pemerintahan Sultan Mansur Shah dalam tahun 1456 hingga 1477 Masehi dengan membawa sebuah kitab bernama Ad-Dur Al-Manzum, yaitu karangan Abu Isha Ash-Shirazi yang ditulis dalam bahasa Arab. Setelah berdakwah di Melaka, beliau pergi pula ke Palembang, dari Palembang ke Brunei, dan dari sana terus ke Sulu. Di Sulu, Syahid Abu Bakar berkahwin dengan anak Raja Beguinda yang bernama Paramisuli, yaitu Permaisuri. Setelah menjadi sultan, maka beliau menetapkan agama Islam sebagai agama rasmi kerajaan Sulu, dan beliaulah yang berjaya mengislamkan ramai orang Tausug, sama ada yang tinggal di pantai Bakalaya atau Tugi Maha, atau orang Tausug di pergunungan Buburanun. Sedangkan sebelum ini sebagian besar mereka adalah kafir. Syariful Hashim telah tinggal lebih kurang 30 tahun di Buansa, Sulu, dan sempat meninggalkan beberapa orang keturunannya, yaitu Kamaluddin yang telah menggantikan ayah andanya sebagai sultan di Sulu. Kelima, Syed Alwi Balpaki. Berkenaan Syed Alwi Balpaki, ulama ini adalah pendakwa yang dikenali seperti yang dinyatakan oleh Sir John Han yang berada di Sulu pada tahun 1814, bahawa ketika pemerintahan Sultan Azimuddin I ketika naik takhta pada 1735 Masehi, seorang lagi syarif telah datang dari Mekah bernama Syed Balpaki, kerana beliau telah berjaya mengislamkan hampir-hampir seluruh penduduk di sana. Beliau pernah berdakwah di Borneo, kemudian ke Tawi-Tawi, dan meninggal dunia di Tubig Dakula, Sulu. Syed Alwi Balpaki ini juga jelas daripada Ahlul Bait berdasarkan namanya terdapat Syed
atau Syed dari keturunan Sayyidina Husin radhiyallahu. Profesor Cheshire Adib Majul telah menjelaskan pada kita dalam bukunya yang terkenal Islam di Filipina bahwa terdapat kekeliruan dalam penggelarkan makdum kepada ulama-ulama ini. Makdum bermaksud orang yang dihormati, dan penggelaran dengan hanya memanggil makdum tanpa menyertakan nama sebenar adalah mengelirukan. Walhal mereka semua para ulama itu adalah makdumin, orang-orang yang dihormati. Ini tidaklah menghairankan apabila orang-orang Sulu memanggil makdum kesemuanya ulama terdahulu tanpa nama penuhnya. Disebabkan tiada tarikh atau sebarang catatan khusus yang boleh dirujuk tentang makdum-makdum itu sendiri, melainkan apa yang telah tertulis dalam salasila Sulu yang ada di tangan orang-orang Sulu itu, yaitu catatan peristiwa-peristiwa tanpa tarikh. Sebagaimana kekeliruan tentang penggelaran makdum, kekeliruan juga turut berlaku pada penggelaran Syahid atau Syed atau Syarif atau Sarif, bermaksud salib. Dalam konteks masyarakat Moro Sulu, gelaran Syahid adalah keturunan dari Sayyidina Husin radhiyallahu anhu, dan Syarif adalah keturunan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Kedua-duanya digelar Syarif atau dalam plat orang-orang Sulu disebut salib. Satu kebiasaan bagi orang-orang Sulu hanya memanggil Syarif, bermaksud salib, kepada kesemua pendakwa yang datang ke Sulu dari kalangan Ahlul Bait itu. Di alam Melayu seperti tanah Melayu, Indonesia, Brunei atau petani, mereka kebiasaannya membezakan keturunan. Sayyidina Husin radhiyallahu anhu dengan gelaran Syed atau Said atau Habib, manakala keturunan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu digelar Syarif. Di Malaysia hari ini, kita biasa mendengar nama-nama yang bermula dengan Nik, Wan, Tuan, Abang, Mel, yang juga dikaitkan dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah bahwasanya Islam itu datang ke Sulu adalah atas usaha para Ahlul Bait. Orang-orang Sulu atau Tausug itu telah menjadi terbilang dan gemilang setelah mereka masuk Islam keseluruhannya. Mereka ditanamkan semangat jihad yang tiada dalam agama anutan mereka sebelum ini. Para ulama membawa kalimah tauhid ke hati-hati orang Tausug itu, walaupun para ulama itu telah pergi meninggalkan mereka. Namun semangat mempertahankan akidah mereka tetap utuh sehingga ke hari ini. Semangat mereka menakutkan bangsa-bangsa penjajah yang datang menjajah negara dan akidah mereka, hinggakan mereka digelar Jura Mantedo, bermaksud berani mati. Sultan-sultan Sulu dan para dato masih meneruskan semangat kepimpinan para makdumin itu di Sulu hingga ke hari ini. Mereka telah dan masih menjadi sumber inspirasi orang-orang Tausug. Bahwasanya mereka menjadi lemah sejak akhir-akhir ini setelah berjayanya para ejen-ejen penjajah mencetuskan perang modern ke atas bangsa dan negara mereka, yang menyebabkan mereka berteraburan menjadi pelarian. Rancangan kufar yang begitu rapi ini
menyebabkan mereka kehilangan arah mencari pemimpin yang sebenar. Inilah matlamat pengisytiharan undang-undang tentera oleh Ferdinand Marcos yang akhirnya Kesultanan Sulu seolah-olahnya telah terhapus di Kepulauan Sulu itu. Namun wajib untuk kita percaya bahawa di akhir zaman para ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diangkat kembali daripada penindasan, fitnah dan kerosakan, dan daripada kalangan mereka lah akan lahir pemimpin akhir zaman.